Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Hari ini bila kita membicarakan tentang ukhuwah, kita nak mempersoalkan tentang ukhuwah ini. Adakah kita langsung tidak mempunyai perkaitan dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang disebutkan tadi? Ada, tuan-tuan. Mereka adalah saudara kita yang seakidah. Mereka adalah saudara kita yang seagama. Tetapi hari ini bila kita membicarakan isu-isu yang sebesar ini, kadang-kadang ada di kalangan sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka mempersoalkan dan menafikan seolah-olah ini isu dalaman sesebuah kerajaan. Ini isu dalaman sebuah negeri. Ini isu pergaduhan antara puak dengan puak yang tak ada keterlibatan dengan negara kita. Ya, mungkin ada benarnya perkataan-perkataan dan omongan-omongan tadi. Lebih jauh yang dibuat sedemikian rupa siapa? Orang Islam, umat Islam sama seperti kita. Dan lebih jauh kita perlu memikirkan benda besar ni kenapa? Alhamdulillah hari ni benda-benda macam ni Allah tak uji dan musibahkan lagi pada kita. Satu masa cuba tuan-tuan bayangkan, kita bukan sebut benda ni, kita minta benda ni nak berlaku atas kita. Tidak, tuan-tuan. Tetapi nak mengambil peringatan bahawa musuh-musuh Allah ni tak pernah berhenti. Mereka duk bersembunyi, mereka nak ambush, mereka nak serang hendak, mereka nak buat trapping, mereka nak buat jerangkak samak. Tunggu masa. Dan satu masa kalau benar-benar benda ni juga turut berlaku pada kita, dengan sesiapa kita nak minta pertolongan. Walhal bila berlaku benda yang sama kepada saudara kita, kita mengambil sikap indah tak indah. Kita mengambil sikap tak mau ambil tahu, kerana mereka ni di luar wilayah dan sempadan negara kita. Itu jugalah yang akan berlaku di suatu masa bila benda yang sama berlaku pada kita. Tiada siapa yang mampu untuk menolong kita lagi, kecuali ialah keimanan yang teguh kepada Allah, keimanan yang teguh kepada Rasul, dan keimanan yang teguh kepada agama ini. Sifat genggam bara api ni, tuan-tuan, bahang dia masih lagi menitiskan darah-darah. Bukan yang terbaru darahnya, tetapi hangat darah-darah yang menitis masih lagi terbayang pada mata dan wajah kita. Seawal Rasulullah mendakwahkan agama ini secara terang-terangan, kelompok-kelompok sahabat daripada golongan pertengahan dan golongan-golongan hamba, yang mana mereka ini mempunyai tuan-tuan dan majikan masing-masing, mereka pernah merasai zaman menggenggam bara api ini dalam sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat yang diajarkan oleh Nabi hampir selama 13 tahun di bumi Mekah, Rasulullah hanya mengajarkan tentang akidah. Rasulullah mengajarkan tentang keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka membai'ah lafaz syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini bererti mereka telah mengambil bai'ah ini dengan sebenar-benar pemahaman, dengan sebenar-benar pengetahuan, dengan sebenar-benar ilmu yang ada pada mereka. Sebab ini adalah satu akad, ini adalah satu ikatan yang begitu agung antara mereka dengan Allah dan antara mereka dengan Rasul yang hidup di zaman mereka pada masa itu, merujuk kepada Nabi Muhammad. Tetapi persoalannya, daripada pengenalan dan pemahaman yang hebat ini juga melahirkan keyakinan yang teguh, mantap dan kental. Sebab itu kita memerlukan kepada ilmu. Hari ini ada di kalangan kita yang mengucapkan syahadah semata ucapan biasa, tanpa mereka memahami dengan sebaik-baik pemahaman di sebaliknya, tanpa mereka mengenal dengan sebaik-baik pengenalan di dalamnya, yang menyebabkan akidah mereka begitu mudah goyah.
Akidah mereka begitu rapuh, tidak seperti kekentalan akidah yang pernah berlaku pada zaman sahabat. Inilah bahana daripada kenal punya pasal, faham punya pasal, tahu punya pasal, arif punya pasal. Daripada keyakinan yang teguh ni, mereka mampu bersabar terhadap apa yang dimusibahkan dan diujikan Allah atas mereka. Kalau nak berbicara mengenai sahabat-sahabat yang pernah terkena biasan bara api seperti ini, cukup ramai untuk kita detailkan. Apa yang pernah berlaku kepada khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan, lantaran kerana dia menerima agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara kepada Uthman ni, dia pernah ikat Uthman. Dia ambil tangan Uthman, dia ikat tangan Uthman dari arah belakang macam polis gari penjenayah. Kemudian dia diletakkan di atas tikar. Tikar orang Arab pada zaman Nabi dulu, depa mana ada daun mengkuang. Dia jalin tikar-tikar ni daripada daun-daun tamar. Dia letak atas tikar yang dibuat daripada daun tamar, dia gulung, dia bungkus, dia ikat pula tikar tu. Kemudian dia ikat tali pada tikar tu, dia lambung satu tali kat dalam pokok, apa jadi? Dia tarik benda tu, menyebabkan Uthman yang terikat pada tikar tadi, dia duk terapung. Kemudian mereka cari kayu api, mereka bakar bawah tu. Bakar di sini bukan nak bakar dengan cara bakar api tu, bukan macam nak panggang. Tapi bila api ni padam, apa yang jadi? Keluar asap yang berkepul-kepul, yang menyebabkan pernafasan Uthman jadi sesak. Pernafasan Uthman jadi tak betul. Dengan harapan tersiksa macam ni, Uthman akan goyah, Uthman akan kembali kepada agama nenek moyang. Tetapi ternyata harapan mereka meleset. Sahabat yang bernama Uthman tetap tekal dan teguh menerima penderitaan ini, sampai akhirnya mereka pun frust, mereka lepas Uthman macam tu. Begitu juga dengan sahabat seperti Khabbab bin Arith, ataupun setengah orang sebut Khabbab bin Aras, juga dipukul macam-macam sampai hilang ingatan. Ada sahabat yang bernama Aflah, juga dibuat benda yang sama, panjang. Orang lelaki, orang perempuan tak ada ke? Dalam sejarah ramai orang perempuan menerima penyiksaan dan penindasan yang sama. Carilah nama-nama ni. Carilah orang yang bernama Zunairah, carilah An-Nahdiyah, carilah Ummu Ubais, carilah seorang perempuan daripada suku Mu'anmal, daripada Bani Adi. Siapa yang seksa dia? Tokoh Bani Adi yang terkenal, sahabat Nabi khalifah kedua sebelum dia Islam. Siapa? Umar bin Al-Khattab yang seksa wanita ni. Ni zaman jahiliah dia, belum lagi dia masuk Islam. Ramai juga wanita-wanita tersiksa. Nak abaknya bab genggam bara api ni, sahabat dan sahabiah masih mendahului kita. Tetapi dalam mana-mana rekod yang disiksa, yang ditindas, yang dizalimi ini, adakah mereka pernah menukar akidah mereka? Hak mana sampai pengsan, hak mana sampai teruk-teruk, hak mana sampai hilang ingatan, akidah mereka tak pernah goyah. Akidah mereka tak pernah tertukar dengan ancaman-ancaman, ujian dan musibah tadi. Tapi hari ini tuan-tuan, bila berlaku benda yang sama kepada umat Islam, belum tentu lagi hal ni dapat kita jaga dengan sebaiknya. Apa maksud saya? Mungkin ada yang masih kental, sama seperti imam para sahabat dan sahabiah mempertahankan agama dia. Mungkin ada yang jadi macam siapa? Macam Ammar tadi, mula-mula tahan, akibat tak sanggup lagi menahan penderitaan, dia ambil jalan tadi, menyebutkan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, tapi kerana terpaksa dan dipaksa. Dan sebahagian besar mungkin tak ada buat apa-apa lagi, baru ugut, okey, aku mengalah. Okey, angkat bendera putih. Okey, aku turut apa yang kamu nak. Okey, aku turuti kemahuan kamu. Tak buat apa lagi, tak seksa lagi, baru orang ugut, baru orang acah.
Ini juga akan bakal berlaku sekiranya ujian dan musibah ni mengenai sebahagian besar umat Islam. Tetapi tuan-tuan, jauh lebih daripada itu. Gambaran-gambaran yang diberikan di dalam sirah Rasulullah sebenarnya cukup kita jadikan iktibar dan panduan. Benda ni perlu ada papan putih baru nampak, tapi tak ada pun tak apalah. Cuma takut bila saya sebut satu-satu nanti dia jadi blur. Dia jadi keliru untuk tuan-tuan ingat. Sebab kalau saya tulis senang, dia nampak. Lepas tu kita akan syarah, kita akan hurai, kita akan tafsir satu-satu. Pendekatan daripada satu kitab yang disebut Syarah Rasmul Bayan. Kitab ni cukup terbaik untuk para da'i-da'i dan pendakwah-pendakwah yang baru nak memulakan profession mereka. Macam ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz baru, pendakwah-pendakwah, da'i-da'i yang nak mendakwahkan orang lain dalam lapangan dakwah, saya syurkan ini antara kitab yang sesuai untuk dibaca untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan kita.